Pengenalan. Tajuk kajian kumpulan kami ialah kejadian air dari perspektif Al-Quran dan sains. Air merupakan sumber yang penting di dalam kehidupan. Menurut ayat 30 surah Al-Anbiya, telah dijelaskan dengan maksudnya bahawa dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup, maka mengapa kamu tidak mahu beriman? Ayat Al-Quran berikut telah menunjukkan betapa pentingnya peranan air dalam kejadian pelbagai makhluk Allah. Ayat ini telah membuktikan bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Ayat ini dengan jelas menegaskan bahawa seluruh makhluk hidup tersusun dari air. Air merupakan perantara terjadinya makhluk hidup. Air mengandungi mineral dan zat-zat yang diperlukan oleh makhluk hidup. Tanpa adanya air, makhluk hidup akan mati. Hal ini tidak dapat disangkal lagi kerana manusia atau makhluk hidup dapat bertahan hidup berhari-hari tanpa makanan asalkan mendapatkan minuman yang mencukupi. Dari sudut sains pula, air merupakan sebatian kimia yang terhasil dari cantuman dua unsur iaitu hidrogen dan oksigen. Pada keadaan biasa atau suhu bilik, kebiasaannya air adalah dalam bentuk cecair yang diperlukan oleh setiap benda yang bernyawa di bumi ini. 60% daripada tubuh manusia merupakan air yang sebahagian besarnya berada di dalam sel manusia. Muka bumi pula dipenuhi hampir 71% air yang bukan sahaja di laut, malahan turut wujud di udara atau wap air, sungai, tasik, ais, glasier, tanah. Selain itu, air di bumi ini bergerak secara tetap dari satu tempat ke tempat yang lain melalui kitaran air. Seterusnya, objektif dan persoalan kajian. Objektif kajian kami ialah yang pertama, mengkaji berkaitan proses pembuatan air dari sudut pandang Al-Quran dan sains. Yang kedua, menganalisis proses kejadian air dari sudut pandang Al-Quran dan sains. Dan yang ketiga, mengenal pasti isu-isu pencemaran air yang sering berlaku pada masa kini. Persoalan kajian kami pula ialah yang pertama, apakah berkaitan proses pembuatan air dari sudut pandang Al-Quran dan sains. Yang kedua, bagaimana boleh berlakunya proses kejadian air dari sudut pandang Al-Quran dan sains. Dan yang ketiga, apakah isu-isu pencemaran air yang sering berlaku pada masa kini. Sekian sahaja daripada saya, Noraina Husna, dan kita teruskan kepada Nurul Mawadah yang akan menerangkan tentang proses penciptaan air. Proses penciptaan air. Di dalam surah An-Nur ayat 43, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bahawa proses penciptaan air adalah seperti berikut. Tidakkah engkau melihat bahawanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya. Kemudian dia menjadikan tebal berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celahan-celahannya, dan Allah pula menurunkan hujan batu daripada langit dari gunung ganang yang ada padanya. Lalu ia melimpahkan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikenakinya dan menjauhkannya dari sesiapa yang dikenakinya juga. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang sedemikian keadaannya hampir-hampir menyambar dan menghilangkan pandangannya. Selain itu, di dalam surah Al-Furqan ayat 48 hingga 49 juga Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, dan dialah Tuhan yang menghantar angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, dan kami menurunkan dari langit air yang bersih suci untuk kami hidupkan dengan air itu bumi yang mati, serta memberi minum air itu kepada sebahagian dari makhluk-makhluk kami, khasnya binatang ternakan yang banyak dan manusia yang ramai. Air menurut pandangan sains pula adalah sebatian kimia yang terhasil daripada cantuman dua unsur iaitu hidrogen dan oksigen. Pada suhu bilik, air adalah cecair yang sangat jernih, tawar dan tidak berbau. Saintis barat berpendapat bahawa air muncul dari batu-batu asteroid yang menghantam bumi. Saintis juga berpendapat bahawa hentakan meteor telah membawa air yang banyak kerana kejadian awal bumi membawa kepada pengumpulan air. Sekian daripada saya. Kami teruskan dengan Hanis. Saya, Hanis, akan menerangkan tentang kejadian pasang dan surut air. Menurut kajian sains, bahagian bumi yang paling mudah berubah-ubah adalah laut. Oleh sebab itu, setiap permukaan laut akan mengalami perubahan sesuai dengan posisi bulan. Bulan bertanggungjawab atas fenomena pasang surut air laut. Pasang adalah meningkatnya ketinggian air laut sebanyak beberapa meter dan kemudian menurun lagi. Ketika bulan berada pada suatu posisi, maka laut yang arahnya 180 darjah searah garis lurus dengannya akan tertarik dan permukaannya akan naik. Sementara itu, bagi laut yang arahnya 90 darjah terhadap bulan akan mengalami surut kerana permukaannya tertarik ke lokasi yang searah dengan bulan. Pasang surut air selalu terjadi setiap saat walaupun pada tempat yang berbeza. Ketika bulan purnama tiba, pengaruh bulan terhadap fenomena pasang surut semakin besar. Naik dan turunnya ketinggian laut pada saat bulan purnama berlaku juga lebih tinggi. Orang yang paling dapat merasakannya adalah mereka yang melakukan aktiviti di laut seperti nelayan, pelaut dan sebagainya. Menurut surah Yasin ayat 39 yang bermaksud,
dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, maka kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Selain itu, di dalam surah Ar-Rahman ayat 5 juga ada mengatakan bahawa matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Di samping itu, di dalam buku pintar Al-Quran dalam sains mengerti mukjizat ilmiah firman Allah, karya Dr. Nadia Tayyarah ada mengatakan bahawa seandainya jarak antara bumi dan bulan terlalu dekat, tentu hal itu akan menyebabkan meningkatnya paras air lautan sehingga lautan menutupi daratan dan lenyaplah kehidupan di permukaan bumi. Terdapat beberapa kelebihan dan keburukan hujan. Antara kelebihan hujan ialah tanaman menjadi subur, membersihkan udara, menstabilkan suhu bumi sebagai sumber air dan tadahan hujan dan waktu mustajab untuk berdoa. Di dalam ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 22, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan dia menurunkan air hujan dari langit dan dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang segar sebagai rezeki kamu. Dan antara keburukan hujan pula ialah banjir, hakisan tanah, kemusnahan tanaman, sumber pendapatan manusia terjejas dan hujan asid iaitu mengakibatkan bangunan terhakis dan menjejaskan kesihatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 84 yang berbunyi, dan kami turunkan hujan kepada mereka iaitu batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Terdapat 3 tahap kejadian hujan dalam sains iaitu evaporasi, kondensasi dan presipitasi. Yang pertama, proses mengangkat awan, menghentikannya dan mengurangkannya. Allah Ta'ala telah menjadikan kepanasan matahari dan angin menjadi sebab terangkat wap air dari laut sehingga ke tahap melepasi bukit-bukit. Yang kedua, proses pengumpulan wap air. Wap air itu ringan dan mudah naik ke tempat yang tinggi dan tidak dapat dilihat melainkan semasa ia membentuk. Yang ketiga, proses pergerakan awan. Di sana terdapat satu ketetapan Tuhan iaitu peralihan air dari atas permukaan laut ke tengah-tengah benua dan proses ini dibantu oleh angin. Yang keempat, proses penurunan hujan. Awan yang berarak di antara langit dan bumi mempunyai keseimbangan graviti yang menariknya turun ke bawah. Yang kelima, proses pergerakan air hujan dan taburannya di muka bumi. Allah Ta'ala menjadikan proses pembentukan sungai sebagai cara mengalirkan air hujan di muka bumi dan menyebarkannya ke tempat-tempat yang jauh. Yang keenam, proses muka bumi meresap air. Jika air hujan itu kekal di atas muka bumi, pasti akan terbentuk laut-laut kecil dan banjir-banjir besar yang memusnahkan kehidupan manusia. Maka mereka tidak boleh berjalan, bercocok tanam atau membina di atas muka bumi yang dilimpahi air. Baiklah, seperti yang kita semua tahu, isu pencemaran air semakin kerap berlaku di negara kita. Menurut kajian sains, pencemaran air adalah melibatkan kandungan-kandungan yang berbahaya ke dalam sumber air. Hal ini dapat merugikan ekosistem dan kesihatan manusia. Pencemaran ini berlaku disebabkan beberapa faktor yang berpunca daripada industri, pertanian yang berlebihan dan pembuangan sisa beracun. Faktor yang pertama ialah morfologi dan semula jadi. Pencemaran air berlaku disebabkan faktor morfologi dan fizikal yang telah mempengaruhi air sungai. Faktor yang kedua ialah pembuangan sampah sarap. Punca berlakunya isu pencemaran air adalah akibat daripada pembuangan sampah sarap ke dalam sungai, tasik dan laut. Pembuangan bahan buangan seperti sampah, minyak dan najis secara tidak terkawal akan menyebabkan sifat air berubah dan seterusnya pembuangan sisa bahan kimia daripada kilang. Punca lain yang telah menyebabkan berlakunya pencemaran air ialah sikap segelintir pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan telah membutakan hati dan perasaan manusia terhadap kepentingan air. Saya, Nuhani Khalila, akan merumuskan seluruh kejadian air. Air merupakan kurniaan Tuhan yang amat bernilai dan perlu dipelihara. Perspektif Al-Quran dan juga sains seringkali dapat memberikan wawasan yang menarik dan saling melengkapi tentang berbagai fenomena termasuk kejadian air. Terdapat dua perspektif iaitu perspektif Al-Quran dan juga perspektif sains. Kejadian air dari segi perspektif Al-Quran adalah sumber kehidupan. Air adalah elemen yang penting dalam penciptaan dan juga keberlanjutan hidup. Selain itu, ia menunjukkan tanda kebesaran Allah. Air juga dianggap sebagai bukti penciptaan dan menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaan ilahi. Kejadian air dari perspektif sains adalah pentingnya air bagi kehidupan. Sains dan agama memiliki pendekatan yang berbeza dalam menjelaskan fenomena alam. Perspektif Al-Quran dan sains dapat bersinergi dan saling melengkapi. Kita perlulah mensyukuri dan bertanggungjawab menjaga sumber air sebagai anugerah Allah. Oleh itu, kita juga dapat hidup dalam keadaan yang sihat dan juga bersih.